Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita sekali lagi kita baca dari ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah, pada juzuk yang pertama muka surat yang ke-6. Juzuk yang pertama muka surat yang ke-6. Surah yang kedua ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cerita kita pada pagi ini masih lagi sambung tentang isu berkaitan dengan kepimpinan dan juga khilafah dalam Islam, di mana pada hari semalam kita baca berkaitan dengan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi yang menjadikan ayat yang kita bacakan tadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ni makna yang ganti mengganti. Jadi manusia keseluruhannya dari seluruh umum adalah khalifah, kerana kita ni adalah generasi yang mengganti generasi sebelumnya. Datang generasi kemudian pergi, datang pula yang baru kemudian pergi, datang pula yang baru kemudian pergi. Itu sifat khalifah yang Allah Ta'ala ciptakan di bumi ini. Bukan seperti ciptaannya malaikat daripada dulu sampai sekarang umur mereka panjang. Kita tahu umur umat ni 100 tahun tu kira tua dah. Normalnya lebih kurang 60, 70. Kalau ada lebih daripada tu, bonuslah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu menunjukkan bahawa pertama Allah jadikan kita khalifah yang menggilirkan generasi demi generasi. Al-Imam Al-Qurtubi menggunakan ayat ini menjadi bukti dan hujah bahawa wujud wajibnya melantik pemimpin untuk memimpin sesuatu generasi. Itu disebut sebagai khalifah, dan kita dah nyatakan semalam tentang macam mana bermulanya khilafah selepas zaman sahabat, selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan Khulafaur Rasyidin, 4 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian berlakulah era Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian berlangsunglah berakhir pada Khilafah Uthmaniyah yang berakhir di Turki pada tahun 1924 Masihi lebih kurang. Setelah daripada itu bermulalah era demokrasi di kalangan umat Islam, yang mana tidak pernah dikenal sebelumnya. Tapi oleh kerana kita ni telah dijajah oleh orang-orang penjajah, maka itulah yang dipaksakan ataupun diwariskan kepada kita untuk diamalkan. Pada asalnya yang melantik pemimpin di kalangan umat Islam ni adalah Ahlul Halli wal Aqd. Ahlul Halli wal Aqdi, orang-orang yang ada kemampuan, kebolehan, orang cerdik pandai, cendekiawan, pembesar-pembesar. Mereka inilah yang bermesyuarat dan melantik pemimpin menjaga urusan kaum muslimin. Apabila berlakunya penjajahan, maka beralihlah umat Islam kepada era demokrasi yang diajar dan diasaskan oleh orang-orang belah barat sanalah. Yang mana beza dia ialah, kalau dulu orang cerdik pandai sahaja yang melantik pemimpin, maka hari ini urusan ini menjadi urusan segenap lapisan masyarakat. Bunyinya macam gahlah, bagus, baik. Tapi sebenarnya implikasinya ialah
yang melantik pemimpin di kalangan mereka bukan lagi berdasarkan kepandaian, kecerdikan dan keahlian. Ibarat contoh macam inilah saya sebut tuan-tuan. Kita ni nak lantik imam jadi masjid. Kalau kita tanya pendapat orang hak datang solat berjamaah senantiasa, kita tahulah siapa dia, kita nak lantik jadi imam kat masjid kita. Kita musyarat. Musyarat dengan siapa? Musyarat sama-sama orang yang datang solat berjamaah 5 waktu. Maka kita akan pilih orang terbaik, siapa dia, hak paling baik bacaan dia, begini. Kenapa? Yang menentukan ialah orang yang solat 5 waktu di masjid. Tapi bila mari era istilah kita demokrasi lah, maka dibuka pendaftaran untuk mengundi imam. Maka marilah orang. Andai kata semua orang kat Tasik tu mari, hak duk jogging pun mari, hak duk jual mari, hak duk joget pun mari, hak zumba pun mari, hak tak datang masjid pun daftar. Akhir sekali jumlah yang tak datang masjid ni lagi ramai daripada hak datang masjid. Maka berlakulah proses undi. Sehingga akhirnya masa tu yang menentukan pemilihan bukan lagi ahli-ahli yang datang salat 5 waktu. Sebaliknya orang-orang yang mungkin dia tak datang langsung ke masjid. Betul tak? Natijahnya terlantiklah kadang-kadang, bukan saya sebut masjid ni, tak ni cerita secara umum. Sebagai contoh, akhirnya terlantiklah ada orang yang dilantik tapi tak pernah datang masjid. Sebab apa? Sebab sistem tu yang menyebabkan kita. Kalau kita banding pada konsep yang lebih luas lagi, maka akhirnya yang melantik pemimpin ialah orang-orang yang tidak ada keahlian dalam menentukan siapa yang patut memimpin mereka. Sebab tu saya sebut semalam, apabila berlakunya sistem hari ini, suara seorang ahli ilmu akademik, seorang alim, seorang faqih, seorang ahli hadis, seorang yang berakhlak mulia, di sisi demokrasi nilainya sama dengan seorang penjenayah, penyangak, penjahat, kerana masing-masing memiliki satu undi. Betul tak? Kalau orang yang berilmu diberi 10 undi, orang yang jahat 1 undi menasabah juga nilai kedudukan dia, tapi tak sama je. Dia pun 1, kita pun 1. Jadi kalau ada seorang orang baik, 3 orang jahat, maka siapa yang menang? Itulah dia keadaan kita. Sebab tu saya sebut semalam, zaman ni andai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, ambil satu calon pi berapalah, tak kira lah, belum tentu lagi dia menang untuk jadi ahli parlimen. Pasal apa? Itulah sistem yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada umat Islam dalam keadaan kita yang beginilah dia keadaan kita. Cuma kita bukanlah kata oh kalau macam tu tak payahlah duk, tak payah pergilah ngundi ya. Isu dia ialah apabila kita berada dalam sistem tersebut, maka kita juga mesti memilih orang yang nak dilantik menjadi pemimpin. Sebab kalau kita tak pilih, orang lain tolong pilih untuk kita. Betul tak? Kita kata, oh aku tak setuju gini-gini. Baik, mu tak setuju, mu tak keluar. Lepas tak keluar, lepas tu orang lain lantik jadi pemimpin. Bila orang lain itu baru tak puas hati. Seperti satu kumpulan, aku panggil kumpulan orang-orang yang ilmuwan juga, tapi mereka yang menentang pilihan raya. Satu zaman dulu di Pakistan, masa tu tak pernah berlaku dalam sejarah. Benazir Bhutto, pemimpin Perdana Menteri Perdana Menteri Pakistan pertama sekali dalam sejarah Pakistan, Perdana Menteri dia seorang perempuan. Jadi hok geng-geng tak keluar mengundi ni keluar tunjuk perasaan. Dia kata kalau zaman orang suruh mengundi, mu tak saya mengundi. Bila Benazir Bhutto menang, mu pula tak puas hati. Jadi nak kata kita tak setuju, siapa pun kata tak mengundi, payah juga. Nak kata kita usaha pada keadaan yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita dah nyatakan beberapa ciri-ciri
macam mana umat Islam ni diberi panduan dalam agama untuk melantik pemimpin. Hari ini kita akan baca satu bayan linnas. Bayan linnas ni ialah siri ke-129, penerangan daripada pejabat mufti wilayah. Zaman mufti wilayah dululah. Dikeluarkan pada tanggal 11 April 2018. Baik. Pertama dia kata pendahuluan. Baca ya. Pertama, kepimpinan ni suatu bidang yang amat dititik beratkan dalam Islam. Itulah sebagaimana kita sebut. Okay. Menurut Al-Quran, kepimpinan dan Islam tidak dapat dipisahkan. Memandangkan tujuan penciptaan manusia sendiri ialah untuk menjadi khalifah yang memakmurkan bumi. Sama seperti ayat yang kita baca itu. Peri pentingnya kepimpinan dalam agama sehingga diulang dan ditegaskan beberapa kali oleh Al-Quran dan juga hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Nabi SAW juga pernah bersabda, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila keluar 3 orang dalam musafir, maka lantiklah seorang menjadi pemimpin mereka. Bermusafir 3 orang pun Nabi suruh lantik seorang jadi ketua. Apatah lagi dalam sebuah negara. Dalam konteks negara kita, kita dah sebut kita ni unik, alhamdulillah. Unik macam mana? Kita masih ada lagi pemimpin yang paling agung yang tidak ditentukan oleh pilihan raya. Iaitulah yang di-Pertuan Agong. Ini adalah kenikmatan yang dicemburui oleh ramai orang. Walaupun watak tu berbeza, silih berganti yang di-Pertuan Agong, tetapi kewujudan baginda yang di-Pertuan Agong, kedudukan dan jawatan sebagai satu induk kuasa yang tidak boleh dipertikaikan dan tidak dipilih melalui pilihan raya, menyebabkan bila mana bergaduh setara mana pun ahli politik ni, dia akan kembali kepada yang di-Pertuan Agong. Macam kita balas adik-beradik lah, sekali ayah kata mari sini semua, tarik telinga, duduk diam belaka, akhir sekali duduk diam. Tapi kalau tak ada pak pada masa tu, apa berlaku? Dia bergaduh, dia habis, tonggang langgang habis bila tak ada bapak yang menjaga. Itulah yang berlaku dalam krisis kepimpinan yang ada pada zaman beberapa waktu sebelum ini, sehingga akhirnya bila tiada simple majority, tak berlaku huru-hara di tempat kita. Kalau 2/3 tak ada masalah, tapi bila tak ada 2/3 ni, semua orang sama rata ni, itu waktu kritikal sebenarnya. Tapi kerana kebijaksanaan dan Allah anugerahkan kepada kita ada satu entiti yang menjaga kesemua ni, maka dia boleh berdiam diri. Mereka kata kita serahkan kepada yang di-Pertuan Agong. Maka Agong pun panggil sehingga akhirnya berlaku dalam sejarah pertukaran kerajaan ko, jatuh bang ko, Perdana Menteri letak jawatan ko, macam-macam tempat kita ni. Alhamdulillah kita masih boleh mengecap keamanan. Alhamdulillah. Berlaku tukar kerajaan, tak ada satu nyawa pun yang terbunuh, tertumpah. Itu nikmat. Keamanan tu yang kita nak. Adapun watak peribadi, perilaku seseorang, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sekalian umat, maka Allah mewajibkan kita melantik pemimpin untuk menjaga urusan umat Islam. Baik. Jadi sebab tu apabila Allah Ta'ala memerintahkan kita mentaati pemimpin, itu adalah maksudnya tujuan mendapatkan kedamaian dan juga
keselamatan dalam sebuah negara. Bukanlah bermaksud kena taat tu meredai apa semua yang dia lakukan, tidak. Kerana kita hanya taat dalam urusan mentaati Allah dan kita tidak taat dalam urusan mengingkari dan menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan-urusan yang bersifat pribadi, maka mereka bertanggungjawab untuk jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukanlah kerja kita lagi. Isu yang berbangkit ialah apakah petunjuk Al-Quran berkenaan pelantikan non-Muslim sebagai pemimpin. Ini kita sebut isu dia. Ayat-ayat Al-Quran berkenaan pelantikan non-Muslim sebagai pemimpin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang yang beriman. Sesiapa yang melakukan demikian, maka tiadalah dia mendapat perlindungan dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri dari sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka yang kafir itu. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini diturunkan berkenaan sekumpulan orang Islam yang menjadikan segolongan orang Yahudi yang mempunyai niat jahat terhadap Islam, dan mereka enggan untuk menjauhi mereka meskipun telah dinasihati dan diperingatkan berkali-kali tentang tipu daya mereka. Ayat ini ditafsirkan pula melalui ayat 118 surah yang sama, iaitulah surah Ali Imran. Allah Ta'ala memerintahkan orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu. Makna bukan dari kalangan orang Islam lah. Jangan kamu ambil orang yang bukan dari kalangan orang Islam untuk menjadi orang dalam, yakni orang yang dipercayai, kamu serahkan urusan kepadanya. Mereka itu tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka terhadap pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Orang beriman jangan ambil orang kafir lain daripada orang Islam sebagai tempat kita nak letakkan kepercayaan kita. Sebab dalam hati mereka ada kebencian terhadap agama Islam. Hak mulut mereka tu ada dah sikit-sikit, tapi di dalam hati mereka itu lebih besar lagi. Allah kata macam tu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Kita dengar di mulut dia pun ada ucapan-ucapan yang dia tak suka kepada agama kita. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dalam hati mereka tersembunyi kebencian yang lebih besar daripada hak terkeluar di mulut. Itu kata Allah. Allah Ta'ala kata lagi dalam surah An-Nisa, bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Surah An-Nisa ayat 114. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Awliya ni boleh diterjemahkan sebagai teman rapat, boleh terjemahkan sebagai penjaga, boleh diterjemahkan sebagai pemimpin. Baik, menurut Ibnu Ashur, orang-orang kafir dalam ayat ini merujuk kepada musyrikin Quraisy dan ahli kitab di Madinah, di mana kecenderungan kebanyakan mereka adalah bermusuh terhadap sifat dan berpakat dengan kelompok munafik untuk menghancurkan Islam. Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat 57 dan 58. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai ejek-ejekan dan permainan dari orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir musyrik itu. Janganlah kamu ambil mereka menjadi penolong-penolong, dan bertakwalah kepada Allah jika benar-benar kamu orang yang beriman. Okey. Ibnu Ashur sewaktu menafsirkan ayat ini menyebutkan bahawa kalimah kufar merujuk kepada musyrikin yang tinggal di Madinah serta yang menzahirkan keislaman, sedangkan sebenarnya tidak beriman, atau kata lain munafik i'tiqad. Terdapat sebahagian orang Islam yang tertipu dengan perlakuan dan penampilan zahir mereka. Diriwayatkan bahawa Ibnu Abbas menyebut sebahagian orang Yahudi dan musyrikin tertawa atau ketawa sewaktu melihat kaum muslimin sujud dalam salat. Bila dia tengok orang Islam, dia main-mainkan pula, dia pelekeh pula, dia hina dan dia ejek. Ini ayat ni turun kepada orang musyrikin dan juga Yahudi yang duduk ejek. Lalu Allah Ta'ala kata, janganlah ambil orang-orang yang menjadikan orang mukmin dan agama kamu sebagai ejekan, janganlah ambil dia sebagai pemimpin kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mumtahanah ayat pertama. Surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad kerana rasa kasih sayang kamu kepada mereka, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu hanya kerana kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Para ulama tafsir telah bersepakat bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah yang menulis surat kepada kafir Quraisy mengenai persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan umrah pada perjanjian Hudaibiyah. Allahu akbar. Banyaklah ayat ni tuan-tuan. Ya. Dan Allah Taala kata dalam surah At-Taubah, ada satu ayat lagi. Allah Taala kata, walaupun dia ni ayah kamu, walaupun dia ni adik-beradik kamu, jangan kamu angkat dia sebagai pemimpin kalau dia tidak suka kepada agama, atau dia melebihkan kekufuran dari agama Islam.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan latih ayah kamu, adik-beradik kamu sebagai pemimpin. Kalau sekiranya pemimpin ataupun tepak kamu walakkan, makna taat setia kepadanya, sekiranya ini sahabbul kufra 'alal iman, sekiranya mereka lebih menyukai kekufuran dari keimanan. Jadi ayat-ayat Quran yang banyak kita baca tadi, muslimin dan muslimat, jelas kepada kita bahawa hukum asal dalam melantik pemimpin dalam agama untuk menjaga umat Islam mesti dari kalangan umat Islam. Yalah, takkan nak lantik orang bukan Islam nak jaga urusan umat Islam. Mesti lantik di kalangan umat Islam untuk jaga urusan kaum muslimin. Sebab tu kita sebut semalam, syarat nak lantik khalifah apa dia? Mesti dia mula-mula sekali apa dia? Muslim, merdeka, aqil, baligh. Okay? Apa lagi kita sebut semalam? Adil, pandai, sempurna anggota tubuh badan, mahir ilmu pentadbiran dan peperangan. Jadi syarat nombor satu sekali, dia mesti seorang lelaki yang muslim. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan para ulama berkenaan dengan isu melantik pemimpin non muslim. Saya baca Bayan Linnas ni. Ini dikeluarkan, sekali lagi saya ulang, dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan pada tahun 2018. Hukum pandangan para ulama berkenaan dengan isu ini. Pertama, haram melantik pemimpin non-muslim. Pendapat ini adalah pendapat Qadhi Iyad, Ibnu Munzir dan Ibnu Hazm. Mereka menyatakan bahawa para ulama sepakat. Ibnu Munzir kata, Ibnu Hazm kata, Qadhi Iyad pun kata, sepakat para ulama, makna ijma' lah, ijma' di kalangan ulama bahawa kepimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Al-Jassas sewaktu menafsirkan ayat 28 surah Ali Imran berpendapat ayat ini menjadi dalil pengharaman meminta bantuan bukan muslim dan mempercayai mereka, dan mereka tidak berhak memperoleh kekuasaan wilayah ke atas orang muslim, dan ahlu zimmah tidak boleh memegang jawatan dalam pengurusan harta dan kekuasaan. Kita ambil contoh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila berlaku peperangan Uhud, kita silap saya, asal peperangan di mana setelah daripada orang-orang munafik berpaling tadah daripada kumpulan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa tawaran daripada orang non-muslim untuk bantu Nabi dalam peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak pertolongan mereka, menolak peperangan, menolak bantuan mereka dalam urusan peperangan. Pasal apa? Nabi tak ambil bantuan orang kafir dalam memerangi orang kafir. Sebab apa? Takut-takut nanti tengah-tengah perang, silap-silap orang kafir tu enggak dia sama-sama dia pula orang panggil mengkhianati Islam. Jadi sebab tu dalam urusan ni, urusan agama ni, kita kena ambil panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba kita pun duduk dalam satu, orang panggil ustaz, itu tu ulama-ulama dulu sebut tak apalah, moga dia zaman dia lagu tu. Ada orang lah kata lagu tu. Apakah hukum itu terpakai kepada urusan di negara kita seperti mana masyarakat majmuk?
Macam-macam lah orang kata. Membolehkan, ada yang kata tak boleh dia. Memang ada pandangan yang kata membolehkan, harus mengangkat orang bukan Muslim untuk satu jawatan, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Apa dia? Menurut Ibnu Hajar Al-Haythami, adalah harus mengangkat orang-orang bukan Muslim untuk suatu jawatan jika satu ada maslahat padanya, makna ada keperluan kita kepada kemahiran dia. Dia ada kemampuan dan kita perlu kepada kemampuan yang ada pada dia untuk kita lantik dia. Satu. Tak cukup lagi. Dan jika jawatan tersebut tidak mampu dipikul oleh mana-mana orang Islam. Mana kalau hak kita nak tu ada pada orang kafir, kita tanya, tak ada ke orang Islam yang boleh buat tu? Kalau ada orang Islam, maka kita kata orang Islam dulu kita ambil. Boleh melantik sekiranya siapa kita cari orang Islam, tak ada dah orang Islam yang boleh ambil tugas. Lepas tu pula tak ada orang Islam yang mampu dah. Nah, Sabah tak ada langsung orang Islam yang boleh memimpin. Contoh, tiba-tiba kita kata tak layak ni. Seolah-olah orang Islam ni karak semua sekali, jahat semua sekali, apa semua sekali, sehingga akhirnya tak boleh nak lantik, kena lantik orang bukan Islam juga jadi pemimpin. Apakah di situ keadaan kita? Kalau mengikut fatwa bayan dinas ni, jika pertama ada maslahat padanya, kedua, jika jawatan tersebut tidak mampu dipikul oleh mana-mana orang Islam, dan yang ketiga, atau orang Islam mempunyai sifat khianat dan yang bukan Islam tidak mempunyai sifat tersebut. Tapi kalau orang khianat tu seorang dua, ramai lagi orang Islam yang baik, maka kita pilihlah orang Islam yang baik. Namun pihak yang mengangkatnya ke jawatan tersebut, dengan syarat keempat pula, namun pihak yang mengangkatnya ke jawatan tersebut perlu mengawal selia, muraqabah dan mampu mencegahnya daripada melakukan sebarang kemudaratan terhadap umat Islam. Macam mana? Sekiranya dilantik, tiba-tiba dia buat sesuatu yang memberi kemudaratan kepada umat Islam, maka pihak yang melantik itu mampu untuk kawal dia. Tapi kalau dah seruh semua sekali kat dia, tali kendali duduk dia, maka itu bukan syarat yang boleh dijadikan alasan. Imam Ar-Ramli mengharuskan kerjasama dengan orang bukan Islam apabila mereka tidak berniat khianat terhadap orang Islam dan terdapat keperluan ke arahnya. Imam Khatib Al-Syarbini juga menyatakan keharusan kerjasama dengan bukan Islam jika ada keperluan. Sementara Ibnul Arabi pula menyatakan bahawa jika pada pelantikan non-Muslim sebagai pemimpin mempunyai faedah yang muhaqqaqah, yang realistik, maka tidak mengapa itu harus. Ibnu Sa'ad Al-Hambali dia kata antara maksud keadaan darurah, boleh melantik sekiranya darurat. Darurat masih tak ada lah, cara-cara Islam dah tak ada. Saya pernah dulu waktu saya pergi Bosnia, tuan-tuan. Saya pergi Bosnia. Bila pergi Bosnia, saya tanyalah, macam mana keadaan sebelum daripada perang orang Bosnia? Kenapa berlaku perang? Kebetulan ada kawan dekat sana, kita tidur rumah dia lah. Kita jalan-jalan kawasan tu. Tahun 2002 saya pergi, tahun 2002. Perang dia tahun 95 lebih kurang. Tahun 2002 saya pergi. Masih ada lagi lah kesan-kesan perang walaupun tak banyak. Jadi kita tanya, macam mana keadaan umat Islam sebelum perang? Oh, dia kata teruk. Teruk tu tahap mana saya tanya?
Soal arak minum arak tu biasa, apa tu zina tu biasa. Tapi syaitan teruk tu setara mana? Ada orang kata teruk tu sampai bila orang Islam mati, tak ada orang Islam yang pandai uruskan jenazah umat Islam. Satu kawasan tu terpaksa diuruskan jenazah dia oleh orang bukan Islam. Wah, dahsyat. Kalau sampai tahap tu darurat sungguh dah tu. Sebab orang Islam tak erti nak menguruskan jenazah. Jadi kena orang non-Muslim uruskan jenazah umat Islam. Itu kata kawan saya. Kalau dalam keadaan darurat yang tidak ada orang Islam sungguh, maka dibenarkan melantik pemimpin bukan Muslim. Ataupun Ibnu Sa'ad berkata, keadaan darurat yang dibenarkan melantik bukan Muslim sebagai pemimpin ialah dalam keadaan mereka adalah majoriti dan disyaratkan mereka itu mempunyai pandangan yang baik terhadap Islam dan mereka dalam keadaan yang boleh dipercayai. Okey. Baik. Jadi khulasatul qaul, pandangan ulama kontemporari disebut sini. Beberapa pandangan lebih kurang dikata apa? Jawatan-jawatan yang dominan, kata fatwa ni kata jawatan-jawatan dominan seperti ketua negara, panglima tentera, penghakiman antara orang Islam, pengurusan zakat, mesti dilantik orang Islam. Adapun jawatan-jawatan selainnya, maka harus bukan Muslim menjawabnya jika syarat-syaratnya dipenuhi, amanah dan kesetiaan kepada negara dipenuhi. Bahkan beliau berpandangan bahawa tiada masalah untuk melantik dari kalangan bukan Islam membantu pemimpin Islam sebagai pembantu pemimpin Islam. Tapi nak kata dengan syarat-syarat yang diketak disebutkan tadi. Wallahu ta'ala ala, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam urusan kita sehari dua hari ni, dalam kita juga macam-macam, saya nak sebut satu juga perkara. Dalam urusan kita sehari dua hari ni kritikal, isu kritikal. Kita tak tahu siapa nanti yang Allah Ta'ala nak lantik jadi pemimpin yang memimpin urusan kita. Tapi sebagai seorang beriman, satu dalam bentuk hukum melantik. Yang kedua, kita kena banyakkan berdoa kepada Allah. Parlimen dah bubar, calon-calon sudah pun dinamakan, kempen sudah dimulai, orang sudah bersiap sedia untuk mengundi. Apa saja yang berlaku, dia adalah urusan yang akan menyebabkan kita terpalit dan terikut apa saja keputusan yang berlaku. Tapi dalam masa yang sama kita akui bahawa kepimpinan ini titik akhirnya berada pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, ada perkara yang lebih penting daripada kertas undi kita. Apa dia? Itulah doa-doa kita. Saya dah sebut semalam, waktu-waktu begini kita kena banyak berdoa. Antara doa yang kita minta ialah Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, lantiklah memimpin kami orang yang terbaik dari kalangan kami. Dan kita juga mesti berlindung dengan Allah daripada orang yang tidak merahmati kita. Boleh jadi Allah nak hukum kita dengan pemimpin, lalu Allah lantik orang yang tidak merahmati kita. Sebab itu antara doa yang kita boleh doa ialah wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Janganlah engkau lantik orang yang memimpin kami disebabkan dosa-dosa yang kami lakukan. Engkau lantik orang yang tidak takut kepadamu dan tidak ada sifat kasihan belas terhadap kami. Kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat kasih sayangnya memandu hati umat Islam dan memilih dari kalangan umat Islam
sebagai pemimpin yang baik menjaga urusan umat Islam. Dan jika kita juga berpesan kepada siapa-siapa yang dilantik dan mencalonkan dirinya untuk dilantik menjadi pemimpin, agar semua mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kaum muslimin. Okey. Kerana apa? Kata Syekh Sya'rawi kata kepada Presiden Husni Mubarak, wahai presiden, dia kata dia pun baru, kalaulah urusan kami terletak di tangan kamu, urusan kami terletak di tangan kamu, maka tak ada masalah lah bagi kami, sebab memang itu kerja kamu. Tapi kalau urusan kamu sebagai pemimpin terletak dalam tangan kami, maknanya apa? Di sisi Allah. Kalau urusan kamu di akhirat, di dunia urusan kami berada di tangan kamu, tapi di hari akhirat urusan kamu berada di tangan kami, maka takutlah kepada Allah dalam urusan memimpin kami. Kata Syekh Sya'rawi lagu tu, dia korang, wahai pemimpin, kalau di dunia urusan kami terletak di tangan kamu, maka buatlah apa yang kamu nak. Tapi di akhirat urusan kamu terletak di tangan kami. Kami akan mengadu kepada Allah, ya Allah, pemimpin kami sekian. Pemimpin kami buat gini. Macam mana mu nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala? Dia kata Syekh Sya'rawi kata kepada Husni Mubarak, letak tangan, tahu. Kalau urusan kamu di akhirat nanti berada di tangan kami, maka takutlah kepada Allah dalam menjaga urusan kami. Dahsyat tuan-tuan. Urusan kepimpinan ni bukan urusan yang kita boleh suka-suka. Bukan kita boleh berebut jawatan. Kita ingat, atas dunia kita memiliki hak untuk menguruskan manusia. Tapi di akhirat manusia yang memiliki hak untuk keselamatan kita. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan, kekurangan saya mohon dimaafkan. Marilah hari ini kita sama-sama doa Allah taala jaga urusan kita semua dengan kebaikan dan lantik orang yang baik menjaga urusan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya, ya Allah, dengan rahmat-Mu kami mohon, ya Allah, janganlah Engkau serahkan urusan kami kepada diri kami walau sekelip mata. Perelokkanlah segala urusan kami, ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perelokkanlah agama kami, kerana itulah tunjang urusan kami. Perelokkanlah dunia kami, kerana di sinilah tempat kami hidup, dan perelokkanlah akhirat kami, kerana di sanalah tempat kami kembali. Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, lantikkanlah kepada kami orang yang terbaik memimpin urusan kami. Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, lantiklah orang yang terbaik memimpin urusan kami. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Dan janganlah disebabkan dosa-dosa kami Engkau lantik orang yang tidak takut kepadamu dan tidak merahmati kami dalam urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu kepadamu dengan kerendahan dan kelemahan kami. Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa, padamulah segala kerajaan dan segala kekuasaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada para pemimpin umat Islam untuk bersatu padu menjaga urusan kaum muslimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin.
Ya Allah, satukanlah hati umat-umat Islam dalam urusan pemimpin dan kepimpinan mereka. Jauhkanlah kami dari sifat persengketaan, perbalahan dan pergaduhan. Kurniakanlah kepada pemimpin-pemimpin kami niat yang baik, hati yang tenang, ikhlas menjaga kebajikan umat Islam dan juga orang kaum-kaum lain yang hidup bersama dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan urusan kami kepadamu, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik tempat kami serahkan urusan kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.